طيب طيب insyaallah kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram wa ashabil izam sya'illahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadudul jahilin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsali nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Subhanallahul azim. Maksudnya kalau seandainya Quran itu diturunkan kepada Gunung Ganang, nescaya Gunung Ganang itu takut dan tunduk dan juga hancur kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kepada manusia supaya manusia itu berfikir. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa dikehendaki Allah Taala akan kebajikan, saya diberikan kepahaman di dalam agama, insyaallah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu was istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha' al wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang dimuliakan Fadil Tuan-tuan Imam, seluruhnya Al-Fadil Tuan-tuan Bilal, Tuan Siap, kemudian pengurusi masjid dan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat pada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk sambung kuliah kita di muka surat apa tu? 44. Okey. Au ma'azulul zuhul au ghaflah kan? Au ma'azuhul wal ghaflah. Baik. Jadi kata-kata musannif dan kata musannif qala musannif wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dar amin. Allah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, mudah-mudahan akan bermanfaat ilmunya insya-Allah dalam dua negara, dunia dan akhirat. Jadi apa kata musannif? Au ma'azuhul zuhul
al-ghaflah. Artinya dan demikian lagi mustahil atas Allah Ta'ala itu menjadikan dia akan suatu daripada alam ini serta lupa atau lalai. Ini mustahil lah. Kita masih lagi dalam perbincangan sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah sifat mustahil yang ke-8. Jadi kata-kata ini sambungan di belakang. Di muka surat 43 kata musannaf, ijaju syai'in minal alam ma'a karahiyatihi yujudihi aw adami iradatihi lahu aw ma'al zuhul aw ghaflah aw bita'lil aw bitawai. Demikian lagi mustahil Allah Ta'ala itu mengadakan suatu daripada alam ini berserta dengan benci. Muka surat 43 tu ni puan Rumi muka surat apa? Ada yang Rumi tak? Ada siapa? Tak ada kan? Semua Jawi? Tak ada Yang lain dengar je, tak bawa kita apa-apa. Baik. Jadi kata-kata musannaf, sifat yang ke-8 itu iaitulah ijaru syai'in minal alam ma'a karahiyatihi liwujudihi ay adami iradatihi lahu au ma'al zuhul au ghaflah au bita'lil au bitab'i, kan? Dalam dia punya matan tu lah bahasa Arabnya. Mana sifat yang ke-8 yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu itulah mengadakan sesuatu daripada alam ini serta benci, karahiyah. Yang mustahil lah. Serta benci bagi adanya. Artinya ketiadaan berkehendak ia kepada adanya. Serta lupa atau serta lalai dalam menjadikannya itu, atau dengan elat, menjadikan sesuatu dengan elat, dengan sebab, au ma'a tabiat, ataupun serta tabiat. Ini semua mustahil lagi Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala menjadi sesuatu daripada alam bukan kerana benci kepada wujudnya, dan bukan kerana lupa, bukan kerana lalai, ataupun bukan dengan kerana tabiat, ataupun kerana elat. Jadi Allah Ta'ala menjadikan alam itu bukan kerana elat, bukan kerana sebab-sebab tertentu. Itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Baik, kita sambung semula muka surat 44. Au ma'azuhul au ghaflah. Demikian lagi mustahil Allah Ta'ala menjadikan sesuatu pada alam ini serta dengan lupa atau lalai. Mustahil bagi Allah Ta'ala jadikan alam dengan lupa dan lalai. Yang ada lupa lalai ini manusia. Manusia yang ada lupa dan lalai. Hilang ingatan, bingung, bodoh, jahil, macam-macam lah sifat-sifat kelemahan yang ada kepada manusia ini. Jadi Allah Ta'ala menjadikan alam bukan kerana lupa atau lalai, ataupun dipaksa ke dan sebagainya. Maka jika dikata orang apabila adalah lupa dan lalai dan elat dan tabiat itu masuk di dalam karahiyah mana benci, dengan ditafsirkan karahah itu dengan ketiadaan berkehendak, nescaya adalah ia terkaya daripada segala perkara yang tersebut itu, maka tiada berhajat kepada menyebutkan akan dia. Jadi ada bantahan lah. Ada bantahan kenapa nak perlu sebut perkataan ghaflah ke, lupa ke, lalai, kenapa nak disambungkan? Sedangkan sebelum tu dah cukup, dah ada karahiyah itu, benci. Maknanya mustahil Allah Ta'ala menjadikan satu alam itu berserta dengan benci. So kenapa nak sambung dengan ghaflah, kata-kata ghaflah, lupa, lalai, tabiat ke, dengan kerana elat ke dan sebagainya. Kita tengok tu. Itu ada bantahan lah dan dijawab. Ulang semula Maka jika dikata orang apabila adalah lupa dan lalai dan elat kerana, elat mana elat kerana, bersebab, dan tabiat itu masuk dalam karahah dengan ditafsirkan karahah itu dengan ketiadaan berkehendak, nescaya adalah ia terkaya daripada segala yang tersebut itu, maka tiada berhajat kepada menyebut akan dia.
Dah Allah Ta'ala terkaya daripada ghaflah, lalai dan sebagainya. Duk kenapa nak sebut lagi? Mana ada bantahan lah. Tak sebut pun tak apa, cukup hanya menjadikan sesuatu pada alam ni kerana benci. Dah lah, cukup lah. Apa nak sama-sama lagi? Kata musannaf. Dijawab, jawapan lah. Dijawab akan dia dengan bahasanya disebut akan dia oleh musannaf serta keadaannya segala perkara itu terkaya daripadanya, kerana bahawa maksud pada ilmu itu mensabitkan akaid atas wajah ini tafsir. Kerana bahawa maksud pada ilmu tu, maksud dengan ilmu itu mensabitkan, mengadakan segala akaid tu, akaid iman atas wajah ini tafsir dan wajah ini perincian, tafsir pada perincian. Kerana bahawa bahaya jahil pada ilmu itu amat besar. Dia kata, kerana bahaya jahil pada ilmu itu amat besar, maka tiada memadai padanya dengan am daripada khusus, dan tiada memadai daripada mazum dengan lazim. Tak cukup hanya ada sebut am daripada khusus ataupun lazim dengan mazum. Macam tu. So nak tak nak maknanya kena sebut jugalah. Kena sebut juga ghaflah, kan? Berserta ghaflah kan, berserta lupa, berserta lalai, berserta kerana alat, kerana sebab dan tabiat itu kena sebut juga. Gitu. Kena sebut juga. Kerana dia lebih luas lah, maknanya pembahasan dia gitu. Pembahasan yang lebih luas lah berbanding kalau kita tak sebut. Kata musannaf. Baik, dijawabkan dia dengan bahasanya disebut akan dia oleh musannaf serta keadaannya segala perkara itu terkaya daripadanya, kerana bahawa maksud pada ilmu ini, kan, ilmu ini mensabitkan akaid, mensabitkan akidah itu atas wajah ini tafsir, dengan wajah ini perincian. Kerana bahawa bahaya jahil pada ilmu itu amat besar. Bahaya jahil itu amat besar. Jadi mana bila sebut tu ada lagi perincian dia. Bila sebut alat, kan, lupa lalai itu mana ada lagi pendetilan dia. Kalau tidak kan kita macam jahil lagi, masih kurang lagi ilmu. Maka tiada memadai padanya dengan hanya sebut umum daripada khusus, dan tiada memadai juga dengan sebut malzum daripada lazim. Mazum yang dilazimkan daripada lazim. Dan ketahuilah bahawasanya bersalahan ulama pada mentafsirkan makna zuhur dan ghaflah. Jadi ulama pun, ulama contohnya ulama lughah lah. Ulama lughah kadang-kadang dia buat perbezaan antara ghaflah, kan, dengan zuhul. Betul tak? Kerana setiap kata Arab ni dia kaya kata Arab ni. Dia setiap kata tu ada beza dia. Saya tak mana? Dia ada lafaz istirak, ada lafaz muratif. Lafaz istirak dengan lafaz muratif. Kadang-kadang perkataan sama tapi makna berbeza-beza. Kadang-kadang perkataan berbeza-beza tapi makna sama. Kalau perkataan berbeza, makna sama, tu namanya lafaz muratif. Kalau perkataan dia berbeza-beza tapi makna sama, tu lafaz istirak. Lafaz istirak. Perkataan berbeza tapi makna sama. Contohlah takwa, kan? Takwa. Perkataan takwa pun banyak. Bukan hanya takwa aja. Takwa takut, khasyah takut, khaufun takut. Mana tiga perkataan berbeza. Kan? Wala khaufun alaihim. Janganlah kamu takut, kan, atas mereka itu. Lepas ni innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya sahaja yang takut kepada Allah itulah ulama. Takut juga. Lagi ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai manusia, takutlah aku kepada Allah. Takut juga. Perkataan berbeza tapi makna yang sama. Walaupun setiap kata itu ada perincian dia masing-masing. Itu ada dipertempatkan pada tempat-tempat tertentu lah. Itu juga dengan sahun. Sahun lupa, nisyanun lupa, zuhul lupa.
Tiga perkataan beza tapi makna sama. Zuhul lupa. Zai ha waw lam zuhul kan. Nisyanun lupa. Sahwun lupa. Itu sebab namanya sujud sahwi. Sahwun dan perkataan sahwi itu daripada sahwun. Sin ha waw. Sahwun. Lupa. Tak? Ada lupa sikit, ada lupa banyak kan. Baik. Maka kata kim bermula makna zuhur dan ghaflah itu bersamaan keduanya. Jadi ada pendapat menyatakan zuhur dengan ghaflah ni sama je. Kalimat beza, makna sama. Dan kata kil, kata pendapat ilmah juga, ghaflah itu terlebih umum daripada zuhur. Ghaflah itu terlebih umum daripada zuhur. Kerana bahawa zuhur itu iaitu ketiadaan mengetahui dengan sesuatu serta takadum mengetahui dengan dia. Itu mana zuhul. Zuhul mana lupa. Itu iaitu ketiadaan mengetahui akan sesuatu serta takadum ni terdahulu serta terdahulu mengetahui dengan dia. Asalnya tahu kemudian tak tahu. Itu mana lupalah. Zuhul asal tahu kan, asal tahu kemudian tak tahu. Lupalah, ingatan hilang kan. Atau zuhul sama dengan nisyanun, lupa. Cuma nisyanun lupa banyak, sahul lupa sikit. Sebab dalam sujud sahwi, bila lupa dalam sembahyang namanya sahun. Kerana lupanya sekejap. Lupa sekejap, lepas tu ingat balik. Kalau nisyanun lupa banyak, habis semua lupa tuan, ingatan hilang. Paksalah kita buat sesuatu supaya ingatan ni datang balik. Baik, seterusnya, dan ghaflah itu tiada mengetahui dengan sesuatu secara mutlakun. Ghaflah ni tiada tahu sesuatu secara mutlak. Sama ada dahulu mengetahui ataupun tak ada. Sama ada dahulu dengan ada ke ataupun dahulu dengan tak ada ke. Okey, itu dinamakan ghaflah. Lalai. Ghaflah sinilah. Dan kaul yang akhir, kaul yang akhir ni yang lain. Yang lain ini barang yang zahir bagi muallif, kan? Dan kaul yang akhir ialah barang yang zahir bagi muallif. Mana bagi pengarang lah, pendapat pengarang. Yang zahir pada pengarang itulah dia. Kemudian kata kil bermula zuhul itu terlebih umum daripada ghaflah. Ini ada juga pendapat lain lagi. Banyak pendapat tuan. Kata kil bermula zuhul itu terlebih umum daripada ghaflah. Kerana bahawasanya ghaflah itu hilang sesuatu daripada mudrakah. Serta kekalnya pada hafizah. Bukan hazah tu, hafizah dia. Okey. Ghaflah itu ialah hilang sesuatu daripada mudrakah. Mudrakah ni pada mendapatkan, pada pendapatan. Ghaflah ni atas asal perkataan idraka. Idraka itu idrakan, memperdapatkan. Serta kekalnya pada hafizah, ingatan. Ingatan ni ada lagi, tapi lupa. Lalai. Lalai dia. Sambil lewa kan, lalai. Ghaflah kan lalai. Lalai, bukan dia tak tahu benda tu. Bukan dia tak tahu, bukan dia lupa pun. Tapi dia lalai tu, bermain je kan. Itu kita dikatakan hafizah, bukan hazah. Hafazah tu mana yang lain tu. Jadi hafizah. Dan zuhur itu hilangnya daripada mutlakan. Kalau zuhur tu ni hilangnya daripada pendapatannya ataupun ingatannya secara mutlak. Zuhul maknanya lupa, habis lupalah. Memang tak ingat langsung. Macam tu. Kita katakan zuhul. Maka atas kata ini, maka lupa itu muradif bagi ghaflah. Macam tu. Maka kata ini lafaz maka atas kata ini, maka lupa itu adalah muradif. Mana muradif ialah perkataan yang kalimat berbeza, makna sama. Kan, kata-kata zuhur itu, maka kata zuhur itu, lupa itu muradifun bagi ghaflah.
Mugharifun maknanya kalimat yang berbeza tapi makna yang sama. Kalimat beza tapi makna yang sama. Macam tadilah takwa kan. Takwa dengan khaufun, khauf kan? Takut, dan juga yakhsha ataupun khasyah, takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja takut pada Allah ialah ulama. Betul? Takut. Jadi banyak perkataan takut. Gitu. Baik. Dalam Quran banyak perkataan yang berbeza-beza tapi maknanya sama. Baik, seterusnya tuan-tuan. Maka lupa itu muratifun. Kalimat muratif maknanya perkataan yang berbeza maknanya sama. Muratif bagi fulah. Itu seperti barang yang diambil daripada ibarat kamus. Sekira-kira berkata ia dalam kamus, ghafala anhu tarkuhu wasaha anhu. Ghafala anhu tarkuhu wasaha anhu. Kan? Artinya lalai ia daripadanya, meninggal ia akan dia, dan lupa ia akan dia. Lalai ia daripadanya, meninggal ia akan dia, dan lupa akan dia. Ini yang kata, ini contoh-contoh ibarat lah. Ibarat perkataan sahun itu ataupun ghafalah. Lalai kan? Ghafalah pun lalai juga. Ghafalah, lalai. Ghaflah asalnya ghafalah. Ghafala yaghfulu ghaflan, bahwa ghafilun. Ghafilun kan tanbihul ghafilin. Pernah dengar tak kitab tanbihul ghafilin? Ghafil, tanbihul ghafilin, mana peringatan kepada orang yang lalai. Jadi orang suka lalai ini namanya ghafil. Oi, kau ghafil lah. Mana orang ghafil? Orang lalai. Suka lalai kan? Kelekoi kan? Macam tu. Baik. Dan adapun nisyanun, satu lagi perkataan lupa, nisyan, macam saya kata tadi. Dan adapun nisyan, maka iaitu terlebih khusus daripada zuhul, kerana bahawasanya hilang sesuatu daripada hafizah ingatan. Adapun nisyan, maka itu terlebih khusus daripada zuhul, kerana bahawasanya hilang sesuatu daripada ingatan dan pendapat pada hal berserta, dan pada hal berserta. Okey. Ini tak faham sangatlah apa sebut. Dan pendapat pada hal berserta. Mana berserta dia ingat benda tu. Kan? Mana kalau dipikirkan balik, dia boleh ingat balik benda tu. Macam tu. Ini salah satu daripada makna nisyan kan. Tapi sebagai ulama dia kata nisyan ni makna lupa habis. Lupa habis. Nisyan lupa habis. Ingat-ingatan langsung lah. Hilang ingatan langsung. Kita katakan nisyan. Kalau tuan-tuan kaji, carilah dalam internet, Google internet. Saya kadang suka buka internet yang bahasa Arab. Kalimat-kalimat bahasa Arab ni kadang saya cari dalam internet. Apa perbezaan kalimat tu, kalimat ni, kalimat tu, dan sebagainya. Tapi kena type dalam bahasa Arab lah. Kalau type bahasa Melayu tak jumpa lah. Type bahasa Melayu tak jumpa. Kena rajin buka laman web dalam bahasa Arab. Kena rajin. Kalau malas, tak dapat lah. Tak jumpa lah perbezaan perkataan tu. Sebab banyak kadang-kadang masalah-masalah orang tanya, kadang saya tak boleh jawab. Saya tengok dalam internet, buka laman web tu, buka laman web ni, buka laman tu dan sebagainya, dapat jawapan dia. Dapat jawapannya. Tapi kena tahu bahasa Arab lah. Tak tahu bahasa Arab pun payah juga. Tak boleh nak baca. Kan? Tak apa benda cakap tak tahu. Baik, seterusnya bermula wajah menafikan tiap-tiap daripada zuhud dan ghaflah. Bagi iradah itu bahawa keduanya menafikan bagi ilmu. Pada bermula wajah menafikan tiap-tiap daripada zuhud dan ghaflah. Jadi makna zuhud dan ghaflah ni tak boleh ada pada Allah. Tak boleh dikaitkan dengan iradah Allah Ta'ala. Tak boleh dikaitkan dengan iradah Allah Ta'ala. Kan kita bincang berkenaan iradah tu tak? Yang ke-8 kan? Yalah, lawan iradah kan? Kita bincang tentang iradah ni. Sifat mustahil yang lawan daripada iradah ni. Macam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan tidak ada zuhul, tidak ada ghaflah pada iradah dia.
Jadi bermula wajah menafikan tiap-tiap daripada zuhur dan ghaflah bagi iradah itu, bahawa keduanya menafikan bagi ilmun. Nampak? Keduanya menafikan ilmu. Allah Ta'ala bersifat ilmun, mengetahui. Jadi mustahil Allah Ta'ala ada zuhul, mustahil Allah Ta'ala ada ghaflah, mustahil Allah Ta'ala ada lupa, mustahil Allah Ta'ala ada lalai, hilang ingatan dan sebagainya. Tak ada. Yang ada sifat-sifatnya ialah pada manusia. Jadi Allah Ta'ala dalam menentukan iradahnya, dia tak ada kait dengan ghaflah, lalai. Betul. Kerana bila ada kait dengan lalai, so maknanya menafikan sifat ilmun yang ada pada Allah, mengetahui. Dan tiap-tiap barang yang ada ia menafikan bagi ilmu, nescaya dia menafikan bagi iradah. Jadi kalau tidak ada sifat ilmu pada Allah, mana sudah tentu tidak ada iradah kepada Allah Ta'ala. Sebab nak ada iradah, mesti ada kait dengan ilmu dulu. Mesti ada hayat, hidup. Mesti ada ilmun, mengetahui. Mesti ada kudrah. Dan mesti ada iradah. 4 tu. Bila ada 4 itu, barulah berlakulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiap-tiap barang yang ada padanya menafikan bagi ilmun, nescaya ada ia menafikan bagi iradah. Maka keduanya itu menafikan oleh keduanya bagi iradah dengan wasitah. Mana wasitah? Perantaraan, menafikan oleh keduanya bagi ilmun. Di mana kalau ada ghaflah dengan lalai ni, maka menafikan ilmun. Bila ilmu ternafi, maka kudrah iradah pun ternafilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kudrah iradah tidak bercerai tanggal daripada Allah Ta'ala. Begitu juga dengan sifat ilmun, mengetahui, tidak bercerai tanggal macam. Manusia ada juga ilmu. Manusia ada sifat ilmu. Ada masanya manusia pun terlupa dan terlalai. Dan hatta orang macam mana ingatan kuat sekalipun ilmu dia, dia seorang profesor, doktor kan, ataupun dia ni seorang saintis, orang yang bijak pandai, intelektual ke, ulama besar ke sebagainya kan, ada masanya ada juga terlupa, ada masanya juga terlalai. Terlupa dan terlalai. Dan Nabi pun pernah terlupa kan. Nabi pun pernah terlupa tentang bilangan rakaat sembahyang. Kan? Cuma Nabi pun berlaku benda macam tu. Kalau Nabi pun berlaku, apalagi kalau kita manusia biasa asyik lupa dan lalai ni. Kadang terlupa kunci kan, letak kat mana. Tadi bawa kunci tadi kan, lepas tu berburak, jumpa kat masjid, berburak dengan kawan. Lepas tu balik, dah tertinggal, beg duit tertinggal, kunci tertinggal, rumah tertinggal. Itu lagi parah lah kan. Lagi parah, pergi masjid buat rumah kan. Lepas tu dah habis sembahyang tu, menonong yang masuk dalam kereta kan, naik motor start balik. Sampai rumah baru tinggal, dah tercicir rumah, cicir tertinggal kan. Macam tu, parah dah tu. Parah kan. Okay. Baik, seterusnya tuan-tuan. Dan kata musannaf au bi ta'lili au bi tab'i, macam tu. Ataupun dengan ta'lil, ataupun ta'lil mana sebab, ataupun kerana, ataupun bi tab'i, ataupun dengan tabiat. Jadi Allah Ta'ala ni mustahil menjadikan sesuatu itu berserta dengan benci, berserta dengan lupa, berserta dengan lalai, berserta dengan ilat, kerana, dan berserta dengan tabiat. Macam tu. So apa makna ilat? Kita tengok situ. Artinya atau menjadikan ia dengan ilat, ataupun sebab, atau dengan tabiat. Dan makna ilat itu iaitu bahawa jadi daripada sebab sesuatu itu oleh sesuatu yang lain. Nampak? Itu mana ilat atau sebab.
Mana ilat itu bahawa jadi daripada sebab sesuatu tu oleh sesuatu yang lain, daripada ketiadaan bahawa ada baginya iradah dan ikhtiar padanya, dengan tiada terhenti atas wujud syarat dan tenapi manik. Dengan tiada terhenti wujud syarat ataupun tenapi manik. Manik ni tegahan. Apa makna syarat, apa makna manik, ada di belakang dah. Benda tu dah bahas di belakang dah tu, kan? Apa itu syarat, apa contohnya kalau solat, kan? Syarat solat ialah contohnya, apa makna syarat muka surat 9, kan? Tuan-tuan ada tengok muka surat 9 bawah. Makna sebab, makna syarat dengan manik ada situ. Mana sebab? Sebab ialah barang yang lazim daripada ketiadaannya, ketiadaan musabab, dan lazim daripada diperolehnya sebab, diperoleh musabab. Seperti gelincir matahari. Seperti gelincir matahari. Maka bahasanya syarat menghantarkan sebab bagi wajib sembahyang zuhur. Maka lazim daripada ketiadaan gelincir matahari, maka tiadalah sembahyang zuhur. Itulah musabab dia. Okey, mana kalau syarat pula contoh dia? Syarat ialah contohnya ialah seperti cukup setahun. Dalam bab kita bayar zakat, cukup setahun, kan? Jadi antara dia kata barang yang lazim daripada ketiadaannya, ketiadaan masyrut, dan tiada lazim daripada ketiadaannya sebab, maka diperoleh akan masyrut. Seperti hul, ya ini tamam setahun untuk zakat. Ya ini segala binatang yang boleh dibuat korban. Maka bahasanya lazim daripada ketiadaan sempurna setahun, maka tiadaan wajib zakat pada na'am, mana binatang ternakan. Dia tiada lazim daripada diperoleh sempurna setahun, wajib zakat. Atau tiada wajib kerana terhenti wajib zakat itu di atas milik nasab, milik nisab dan sebagainya, atau pemilik yang sempurna. Jadi syarat nak bayar zakat mestilah antaranya hul, cukup setahun. Kemudian cukup setahun pula belum tentu bayar zakat kalau bilangan tak cukup. Kalau bilangan tak cukup, tak boleh juga bayar zakat walaupun dah cukup setahun. Itu dikatakan syarat. Manik ialah benda tegah, contohnya haid. Manik kalau ada haid, maka tertegah sembahyang. Bila ada haid, maka tertegah sembahyang. Okey. Kemudian bila ada haid, mana tegah? Bila tak ada haid, bila tak ada haid, maka tiada tertegah sembahyang lah. Atau dikatakan manik, dia menegah. Macam tu. Okey. Baik, kita tengok pada tadi lihat. Baik. Dan tenapi manik, tegahan. Dan misal demikian itu daripada barang yang berkatakan dia telah dikeji oleh Allah Ta'ala akan mereka itu, seperti barang yang sabit pada api. Seperti barang yang sabit pada api, maka bahawasanya api tadi memberi bekas daripada mereka itu. Ke bawah, atas. Lupa. Atas dan ke bawah pula. Dan tenapi manik. Dan misal demikian itu, itulah bagi orang yang berkata dengan dia qabbahumullah, telah dikeji akan dia Allah Ta'ala. Seperti barang yang sabit pada gerak anak jari. Seperti barang yang sabit pada gerak anak jari serta bergerak cincin, maka bahawa gerak jari itu daripada mereka itu elat bagi gerak cincin, dengan makna bahawa gerak jari itu memberi bekas kepada gerak cincin, akan sebagai memberi bekas elat daripada maklul yang dielatkan. Maka berkata mereka itu, bermula Allah Ta'ala itu mengadakan gerak jari dan anak jari itu, mengadakan gerak cincin dan menamai oleh mereka itu akan zat Tuhan itu elat bagi segala elat yang barang yang tersebut itu. Jadi zat Allah Ta'ala ni menjadi elat kepada wujud alam. Zat Allah Ta'ala elat kepada wujud alam. Macam tu.
Sedangkan wujud Allah Ta'ala pula tidak ada elat. Kerana Allah Ta'ala tadi dia terjadi dengan sendirinya. Bukan ada Tuhan yang lain yang menciptakan dia. Macam kita wujud kerana elat. Kerana wujud, kerana ada Allah Ta'ala mencipta kita, maka adalah kita. Tanpa ada Allah, maka tiadalah kita. Jadi elat atau sebab daripada wujud kita ialah wujudnya Allah. Dengan ada Allah, maka adalah kita. Baik. Kemudian pasal gerak jari jadi gerak cincin berpunca daripada gerak anak jari. Kalau anak jari tak bergerak, maka cincin pun tak bergerak. Cincin pun tak bergerak. Macam tu. Tapi hakikat yang sebenarnya siapa yang menggerakkan? Adakah anak jari? Yang hakikat yang menggerakkan sebenarnya itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Zahiriatnya kita nampak yang menggerakkan iaitulah kita lah. Kita menggerakkan anak jari. Bila anak jari bergerak, maka cincin pun bergerak. Mana hasil daripada gerak anak jari, maka geraklah cincin. Allah Ta'ala tidak begitu. Allah Ta'ala kan dia dalam kudrah iradahnya tak ada begitu. Tidak ada alat, tidak ada sebab. Tak perlu pada alat dan tidak ada sebab. Macam tu. Kerana Allah Ta'ala tidak mengambil faedah daripada mencipta alam. Dan Allah Ta'ala tidak ambil faedah daripada ketaatan hamba. Dia tak ambil faedah apa-apa daripada ketaatan hamba. Dan Allah Ta'ala pun tidak mengambil susah daripada tidak taat hamba kepada dia. Dia tak susah apa pun. Kerana Allah Ta'ala tidak berhajat pada makhluk, tapi makhluk itu yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh? Itu. Baik. Ulang semula. Dan misal demikian itu bagi orang yang berkata dengan dia telah mengeji Allah Ta'ala, seperti barang yang sabit pada gerak anak jari serta bergerak cincin, maka bahawa gerak jari itu daripada mereka itu elat bagi gerak cincin. Gerak jari itu daripada mereka itu elat sebab kepada gerak cincin, dengan makna bahawa gerak jari itu memberi bekas dengan gerak cincin sebagai memberi bekas elat. Elat mana sebab daripada maklul, sebab daripada yang disebabkan, elat daripada yang dielatkan. Maka berkata mereka itu, bermula Allah Ta'ala itu mengadakan gerak jari dan anak jari itu kan mengadakan gerak cincin, dan menamai oleh mereka itu akan zat Tuhan itu elat bagi segala elat barang yang disebut tadi. Jadi asal puncanya itulah daripada zat Allah Ta'ala sendirilah. Tanpa ada wujud zat Allah Ta'ala, maka tidak akan ada kudrah iradah dan tidak akan ada bergerak cincin. Tidak ada bergerak cincin, tidak akan ada bergerak jari dan sebagainya. Jadi semuanya hasil daripada kudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menjadikan itu bukan kerana elat, bukan kerana sebab. Terserahlah kepada Allah Ta'ala sendiri, sama ada dia nak buat ke, dia tak nak buat ke. Kalau kita taat, kita dapat pahala. Dan kalau kita terhadap pada Allah, kita yang dapat usaha. Dan kita akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Boleh kan? Boleh. Gitu. Dan makna tabiat pula. Dan makna tabiat bahawa jadi daripada sesuatu itu oleh sesuatu yang lain dengan tabiatnya, yakni dengan hakikatnya. Daripada ketiadaan ada baginya iradah dan ikhtiar padanya, serta terhenti atas wujud syaratnya dan tenapi manik. Terhenti atas wujud syaratnya dan tenapi manik, mana tegahan. Dan misal mereka itu daripada orang yang berkata dengan dia, yang mana orang itu telah dikeji akan dia oleh Allah Ta'ala, akan mereka itu seperti barang yang sabit pada api. Beri contohnya seperti barang yang sabit pada api, maka bahawasanya memberi bekas daripada mereka itu pada menghanguskan dengan tabiatnya dan hakikatnya, dengan makna api mengadakan hangus itu dengan sendirinya
tetapi pada ketika wujud syarat. Apa wujud syaratnya? Itulah bersentuh api dengan kayu, kan? Dan tetap tenapi manik, iaitu kayu tak basah, iaitu basah. Maka farak perbezaan antara ilat dan taban itu, bahawa ilat itu tiada terhenti dengan wujud syarat dan juga tenapi manik, tenapi tegahan. Dengan masalah tabiat terhenti atas wujud syarat dan tenapi manik, mana tegahan, tenapi tegahan, kan? Jadi mana kalau bab api tadi boleh menghanguskan dengan syarat, wujud syarat dan tenapi manik. Apa wujud syaratnya? Bersentuh api tadi dengan kayu ke, dengan kertas ke. Bila bersentuh banyak wujud syarat dia, maka berlakulah kebakaran. Kemudian tenapi manik, mana tenapi tegahan. Apa tegahannya? Kayu basah. So mana kayu tak basah lah. Kalau kayu basah, mana ada manik. Bila kayu basah, maka tidak akan wujud api. Tidak wujud api lah. Itu di segi zahiriatnya begitu. Tetapi hakikatnya Allah Ta'ala boleh menjadikan kayu itu ada api, kayu itu terbakar, dan walaupun kayu itu basah, kan? Walaupun kayu itu basah, Allah Ta'ala boleh menjadikan dia ada api. Walaupun tidak ada bersentuhan pun boleh ada api. Boleh ada api. Okay? Cuma di segi zahiriatnya yang kita nampak, kalau tidak ada sentuhan, tidak akan wujud api. Macam mana api dengan benda terbakar, kan? Percikan api dengan minyak petrol, kan? Kan berlaku kemalangan jalan raya, kadang ada kereta terbakar tak? Kereta terbakar, kan? Jadi kereta terbakar tu hasil daripada percikan api, kan? So mana kalau tidak ada percikan api, tidak ada sentuhan percikan api dengan minyak petrol tu, mana kereta tu takkan terbakar. Itu di segi zahiriat dia. Tapi kalau hakikat Allah Ta'ala nak terbakar, kan boleh je, walaupun tidak ada petrol, walaupun tidak ada api, boleh Allah Ta'ala buat. Itu. Kemudian tidak ada manik tegahan. Maknanya kalau ada manik, mana tegahan yang menghalang petrol daripada api, biasanya kalau ada manik, dari segi zahiriatnya memang benda tak terbakar. Mana ada manik, mana tegahan yang menghalang pada api, percikan api kepada minyak petrol. Tapi kalau Allah Ta'ala nak buat, boleh baca, walaupun ada manik, ada tegahan yang menghalang api itu daripada minyak petrol, boleh je terbakar. Itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang tidak terbakar walaupun api dia begitu besar. Campak Nabi Ibrahim dalam api, betul tak? Tapi tak terbakar pun, sehat walafiat pun dia keluar daripada api itu. Kayu habis semua terbakar, hangus. Boleh je Allah Ta'ala nak buat. Baik. Dengan masalahan tabiat terhenti je atas wujud syarat dan tenapi manik. Maka jikalau dikatakan orang, dikata orang di mana wujud syarat dan tenapi manik dengan nisbah bagi memberi bekas Tuhan kita tabaraka wa ta'ala, dijawab dengan bahawa syarat itu maujud pada waqi'. Syarat dia mesti wujud pada waqi', mana realiti dia wujud. Dari segi waqi' ni, realiti nampak kita dengan mata rasa, kan? Waqi' realiti dia ada. Syarat dia tadi, kan? Mana bersentuh tadi, macam tadi kayu, percikan api dengan minyak petrol. Nampak kita sentuhan itu berlaku dan pum, bakar, kan? Okey. Dan mana itu dinafi, seperti demikian itu. Dan jikalau tiada kita lihat atas demikian itu sekalipun, walaupun kita tak lihat pun, walaupun tak nampak benda tu, tapi adanya syarat dan tenapi manik, maka terbakarlah. Wujud syarat,
Tetapi manik walaupun kita tak nampak pun boleh berlaku. Macam tu. Atau dia katakan tabiat dia. Tetapi Allah Ta'ala menjadikan sesuatu itu bukan dengan tabiat dia. Allah Ta'ala mencipta manusia ini bukan dengan tabiat dia. Allah Ta'ala mencipta manusia bukan kerana lupa, bukan lalai dan sebagainya. Ya, tidak. Boleh. Kalau dalam kitab ni dia ada penambahan dia. Dalam kitab Syarah Al-Muqaddimah dalam bahasa Arab ni yang dikarang oleh Imam Sanusi. Syekh Sanusi dia sebut mana tadi lupa. Okey, contoh lain. Contoh lain bagi alat. Okey, contoh lain bagi alat seperti bergerak pena. Bergerak pena yang dipegang ataupun digenggam oleh asabi' tangan, jari-jari tangan. Okey. Seperti bergerak, ini contoh alat lah. Seperti bergerak pena, kolam ni pena. Allazi dammathu asabi' yad. Yang mana kolam itu digenggam oleh jari-jari tangan. Inda harakatil yad, ketika bergeraknya tangan. Kerana harakatuha illatun liharakatihi, kerana bergeraknya kolam tadi ilat kepada kerana bergeraknya jari itu, jari-jari tangan itu ilat kepada bergeraknya pena. La yumkinu tasawur takhalufuha aqlan, dan tak mungkinlah tasawur tergambar bersalahan dengannya. Tak mungkin tergambar bersalahan. Kenapa? Bila ada pergerakan jari, maka sudah tu ada pergerakan pena. Pena tu digenggam oleh jari. Kita memegang pena, pen. Kan? Kita pegang pen. Jadi bila bergeraklah tangan, maka bergeraklah pena. Tanpa bergerak tangan, maka tiada bergeraklah pena. Itu contoh alat. Okay? Mana contoh tabiat? Seperti dalam kitab ni dia kata, wa misal tabi'i indahum kitabatul qalam 'alal waraqi, seperti tulisan pena di atas kertas. Seperti tulisan pena di atas kertas. Fa hazihi alkitabah la budda an tahsula, maka ini tulisan tidak boleh tidak bahawa dia hasil, tetapi dengan syarat, walakin bi syarti mumasatil qalam lil waraqat, tetapi dengan syarat bersentuhnya pena tadi kepada kertas, dan tenapinya manik tegahan. Apa tegahan dia yang tenapi? Kajifafi habril qalam, seperti keringnya kolam, keringnya dakwat, seperti keringnya dakwat kolam. Okey. Ataupun zalaqatil warqi, ataupun hancurnya kertas. Au adamin harakatil yad, ataupun ketiadaan bergerak tangan. Ila ghairi zalika, kepada selain demikian daripada mawani' segala manik-manik tegak-tegahan allati yumkinuha, yang memungkin ia akan kami antafriduha, bahawa kami fardukan akan dia, kami wajib akan dia. Nampak? Ini adalah contoh tabiat lah. Tabiat mana tulisan yang ada pada kertas. Jadi tulisan yang ada pada kertas ni tak boleh tidak, dia akan ada, tetapi dengan syarat. Dengan syarat maknanya pena tadi, pen itu bersentuh dengan kertas. Pertama. Yang kedua, tenafi manik. Mana manik ini kata dakwat dia tak habis. Dakwat tak kering. Mana kalau dakwat tak kering, maka akan berlakulah tulisan pada kertas. Kemudian zalaqatil waraqi, maknanya tak hancur kertas. Kertas ada wujud, bukan hancur. Ataupun ketiadaan bergerak tangan. Kalau tangan tak bergerak pun tak akan berlaku juga. Jadi manik-manik itu tegang-tegang tu tak ada. Halangan-halangan tu semua tak ada. Jadi bila halangan tak ada, maka berlakulah di segi tabiatnya, mana berlakulah tulisan pada kertas.
Ila ghairi zalika, ataupun selain demikian tadi, daripada segala manik-manik lah, tengah-tengahan yang memungkinkan akan dia, yang memungkinkan akan berlaku lah tentu. Baik, itulah antara contoh lain lah yang terdapat perbezaan antara elat dengan tabi'ah macam tu. Sedangkan Allah Ta'ala iradah dia tidak berkehendak kepada elat dan tidak berkehendak pada tabi'at. Kita sendiri yang berkehendak pada elat dan juga tabi'at. Kalau nak berjaya, mestilah contohnya belajar. Tak belajar, tak berjaya lah. Kena belajar, kena ulang kaji, kena hadir kuliah, kan, kena murajaah, buat ulang kaji, kena buat latih tubi kalau sekolah kan, budak sekolah kan buat latih tubi, jawab-jawab soalan-soalan yang lepas kalau orang nak SPM. Kalau belajar pun tak ada, kan, hadir kelas pun tak ada, ulang kaji pun tak ada, buku pun tak ada, pen pun tak ada, semua tak ada, tapi nak pandai, nak cerik, boleh ke? Tak boleh kan. Acuk jas satu pun tak ada, sekolah tadika pun tak ada, semua tak ada. Tiba-tiba nak lulus SPM, semua dah dapat A, 10 saja tu semua dah dapat A. Boleh ke dapat? Tak boleh. Dari segi zahiriat ni memang tak boleh lah. Macam tu. Baik, sekali lagi. Dan dengan bahawa mereka itu tiada berkata mereka itu dengan mereka itu, melainkan dengan nisbah bagi yang baharu ini jua, maka hanyalah. Dan hasilnya bahawasanya Allah Ta'ala itu fa'il mana yang menjadi dengan iradah, dan ikhtiar tiada dengan tergagah. Dengan ikhtiar Allah Ta'ala tiada dengan tergagah, bukan dipaksa, tak ada dipaksa, dan tiada dikerasi dengan dia, seperti barang yang menyangka akan dia oleh barang orang yang disesatkan akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dia atas pengetahuannya, dan dicap oleh Allah Taala atas pendengarnya dan atas hatinya, dan telah menjadikan Allah Taala akan tutup atas matanya. Mana orang-orang yang sesat tadi telah ditutupkan hatinya, pendengaran dan matanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Dan kata musannaf, wa kaza yastahilu alai ta'ala jahlu wa ma fi ma'nahu bi ma'lumin ma. Dan yang ke-9 pula sifat yang mustahil Allah Ta'ala ke-9, iaitulah jahil, mustahil Allah Ta'ala tu jahil, wa ma fi ma'nahu, dan barang-barang yang terdapat pada maknanya, bi ma'lumi ma, dengan maklum barang, maklum ma. Okey, nanti akan datanglah pembahasan maklum ma tu di belakang nanti. Okey, sekadar itulah perbincangan kita malam ini. Wallahu a'lam bissawab. Saya buka soalan kalau ada pertanyaan. Kalau ada. Dan ya. Dan zon Hoplan dengan pengisian di taman sama dengan nyanyok. Sama dengan? Nyanyok. Nyanyok. Nyanyok dia lain lagi. Nyanyok dia lagi teruk lagi. Gitu tu. Kan? Kalau nyanyuk dalam bahasa Arab namanya arzalil umur. Arzalil umur. Arzalil umur. Bukan silap saya lah. Dia ada ayat Quran tu berkenaan dengan umur nyanyuk tu. Dia ada. Dia nyanyuk ni lagi parah lah kan. Lagi parah sampai orang kata solat pun lupa, semua kadang anak bini pun lupa, kan, nak buang air pun lupa, nak kencing pun lupa, sampai orang lain lah kena uruskan. Kalau dia padang tu kena. Kalau dia tabik padang kena maafkan. Dimaafkan lah. Dimaafkan. Orang yang tangkap macam tu, ingatan-ingatan lupa ni memang ada rosah lah bagi dia. Rosah ni kemaafan lah. Macam tu. Mana dia tidak lagi dia bukan lagi namanya mukallaf. Dia tidak mukallaf lagi dah. Dia dah lewat daripada mukallaf. Kan kita asalnya tidak mukallaf. Kita bukan akil balik. Tapi satu tahap nanti umur contoh 15 tahun lelaki kan, maka dia dah masuk umur mukallaf, akil balik.
Satu nanti bila kita dah tua ganyut, maka kita akan masuk kepada ghairu mukallaf balik. Tidak mukallaf lagi. Dah keluar daripada mukallaf. Dah semua dah tak ingat dah, lupa dah. Mana berbadan hukum pada dia tu dah tak ada lagi dah. Je tu. Wallahu a'lam bisawab. Okey? Lain soalan? Tak ada? Okey, habis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa ma'luman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatai alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala qutu arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Tahassana bi zatil jabarut wa tasanna bi rabbil malakut wa tawakkana hayyul ladzi la yamut. Allahumma sib anna hadzal waba wa qina syarra radha wa najina minat ta'ni wa tu'ul bala lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.